Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan ulang kaji secara ringkas dan pantas tajuk Fiqh Al-Muamalat tingkatan 5. Kita bermula dengan Al-Kafalah. Baik, Al-Kafalah lughatan dan juga syara'an. Hafal dalil pun pastikan hafal, pendek sahaja. Kalau Quran 2 perkataan, hadis 4 perkataan sahaja. Rugi kalau tak hafal. Kemudian bahagian syurutul kafalah terbahagi kepada 5. Dia mesti ada 5 baru terjadinya jamin menjamin ni. Yang pertama kita kena ada penjamin al-kafil, dan syaratnya akal, bulugh dan juga ar-rusydu, cerdik. Islam tidak termasuk sebab dalam fiqh al-muamalat kita dibenarkan untuk bermuamalah dengan orang bukan Islam. So, jangan pandai-pandai letak Islam di dalam syarat kafil. Kemudian selepas penjamin kita ada orang yang dijamin, iaitu al-makfulu anhu. Syarat dia ialah al-haqqu fi zimmatihi. Benda yang dia pinjam tadi mestilah hak dia. Bukannya dia yang pinjam tapi barang tu bagi kat orang lain. Tidak, tak boleh. Ada satu lagi syarat, Ustaz lupa nak tambah kat sini, la yushtaratu ar-ridha li al-maqfulu anhu fi al-kafalah. Maksudnya tidak disyaratkan redha untuk maqfulu anhu. Maksudnya kalau al-maqfulu anhu ni dia tak tahu pun dia dijamin, tetapi sebenarnya penjamin telah menjamin dia, kemudian dia tak boleh bayar, penjamin pun tolong bayarkan, so tak ada masalah. Al-kafalah ataupun akad kafalah tu boleh berjalan. Sama ada dia redha atau tak redha, dia tahu ataupun dia tak tahu, dibenarkan. Sebab tidak disyaratkan redha daripada al-makfulu anhu. Kemudian al-makfulun lahu ma'rufan, pemyutang tadi, ma'rufan ladal kafil, mestilah kenal betul-betul. Penjamin dengan pemyutang mesti saling mengenal betul-betul. Bukan setakat tahu nama saja, tak cukup. Kena kenal orangnya macam mana, rupanya macam mana, tinggal kat mana dan sebagainya. Okey, kemudian al-makfulun bihi, benda yang dijamin ada 5. Yang pertama, haqqan lil makfulin lahu indal aqd. Mestilah semasa akad barang tadi adalah hak milik sepenuhnya daripada pemyutang. Tak boleh si pemyutang ni dia bagi barang orang lain, tak boleh. Yang kedua, maqdurul istifa' alal kafil, maksudnya orang yang penjamin tadi dia mestilah mampu. Kalau dia sendiri miskin macam mana? Kalau dia sendiri tidak boleh nak bayar balik, macam mana dia nak jadi penjamin, kan? Okey, yang ketiga, mestilah hutang tadi laziman sahihan. Yang keempat, mestilah maklum, sedia maklum, ketiga-tiga mereka sedia maklum jenis, kadar, sifat dan juga ain barang yang dijamin tadi. Dan yang terakhir, qabilan litabarru', mestilah boleh diserahkan. Boleh diserahkan. Contoh nak meminjam ataupun barang yang dijamin tu adalah harta wakaf contoh. Tak boleh lah. Sebab harta wakaf ni adalah harta yang tertahan, tak boleh kita serahkan. Kemudian yang terakhir, as-sighah. As-sighah ada 2 saja. Yang pertama, yadullu 'alal iltizam, mestilah betul-betul. Iltizam ni maksudnya betul-betul, bukannya insya-Allah saya jamin awak. Okey, kalau macam tu macam kita kurang pasti. Dia mesti, ayat dia mesti solid, mesti faham. Saya jamin awak. Okey, kita faham. Itu baru iltizam. Dan yang terakhir, at-tanjis, tidak tersangkut paut dengan syarat-syarat yang tidak berkaitan. Saya jamin awak kalau awak kahwini nenek saya, contoh. Tak boleh lah, sebab dia ada bersangkut paut dengan syarat yang tiada kena mengena dengan akad. Baik, seterusnya kita pergi ke ar-rahnu. Ar-rahnu lughatan wa syar'an, dalil kamu hafal. Okey, kita lihat di syurutur rahnu. Sebelum tu, okey, kalau al-kafalah tadi, dia sebenarnya dua-dua ni, kafalah dengan rahnu. Rahnu ni ceritanya seseorang tu dia nak duit, dia tak ada duit. Dengan cara berhutang. Cumanya al-kafalah tadi kita menggunakan manusia. Contohnya penghutang tak boleh bayar, maka akan ada manusia lain yang tolong bayarkan untuk dia. Untuk rahnu pula, kita tak guna manusia, kita guna barang ataupun benda. Kita berhutang, kalau kita tak boleh selesaikan hutang, maka barang tadi yang akan tolong bayarkan. Maknanya kita kena letak something lah.
Dan kita mula dari sebelah kiri, al-aqidani, dua orang yang berakad tadi. Ar-rahin wal murtahin lah. Ar-rahin yang nak duit, yang penggadai tadi. Murtahin orang yang menerima gadaian. Kedua-dua mereka mestilah mukallaf. Kemudian ikhtiar. Mukallaf tadi maksudnya dia seorang yang baligh dan berakal. Ikhtiar dia bukan dipaksa, dia suka rela, memang itu pilihan dia. Dan yang ketiga, ahliyatul bai' wa tabarru', dia adalah ataupun dia mampu berjual beli. Dia bukannya bodoh ataupun dia bukannya tidak boleh berdikari, dia mampu. Okey, yang kedua, rukun yang kedua, al-marhunu bihi. Al-marhunu bihi ni adalah duit. Kalau kamu tulis tu gambar duit, maksudnya hutang lah. Okey, yang pertama mesti ad-dain, mestinya lah hutang. Maknanya seseorang tu kalau dia nak gadai barang dia tak boleh gadai untuk mendapatkan barang. Tak boleh. Saya gadai kereta untuk mendapatkan motor, tak boleh. Dia mesti gadaikan barang untuk tujuan dia satu je, iaitu untuk apa? Untuk dapatkan duit ataupun hutang. Okey, yang kedua, maujudan, mestilah duit tu ada, wujud. Bukan sebut sahaja. Yang ketiga, laziman lil madil. Duit tadi mestilah untuk orang yang berhutang tadi. Ar-rahin tadi. Bukannya dia berhutang tapi 10% dia bagi dekat siapa-siapalah pemberi hutang ke. Okay? Dia mesti sepenuhnya untuk dia. Dan yang keempat, maklum kadar dan juga sifat. Kadar dan juga sifat hutang yang dia dapat tadi. Okey, seterusnya al-marhun, daripada isim maf'ul, benda yang digadaikan, benda yang digadaikan. Contoh kereta lah. Kat sini kereta. Yang pertama, benda tadi mestilah al-ain. Dia mestilah dalam bentuk ain. Material. Dia tak boleh dalam bentuk duit. Contoh, saya menggadaikan RM50 untuk mendapat hutang sebanyak RM100. Tak boleh. Dia mesti dalam bentuk al-ain. Okey, yang kedua, qabilan lil bai'. Benda yang digadaikan tadi, kereta tadi, boleh dijual balik. Boleh diterima atau boleh dijual balik. Saya nak gadaikan kad kredit saya, tak boleh lah. Kad kredit hanya untuk kita saja. So dia bukan qabilan lil bai'. Okey, la yatasarra' ilaihi al-fasad. Benda yang tidak cepat rosak. Benda saya nak gadaikan buah durian, tak boleh lah, sebab buah durian mudah rosak. Dia mesti benda-benda yang tidak rosak. Dan yang terakhir, ma'lumul ain wal qadar. Okey, yang terakhir, sirah. Komunikasi mestilah ittihadu majlisul aqd, mestilah dalam satu majlis akad. Kemudian ada persetujuan di antara rahin dengan murtahin tadi, muwafaqah. Dan yang ketiga, tanjis, tidak terikat dengan apa-apa syarat. Ta'bid, mestilah tidak terikat dengan waktu. Maksud ta'bid kat sini ialah tidak terikat dengan waktu ni, dia waktu dia mesti selari dengan waktu hutang. Dia tak boleh tak selari. Contoh, saya nak saya gadaikan kereta saya selama 3 bulan untuk hutang yang saya pinjam selama 3 tahun. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Dia kalau kita pinjam 3 tahun, maka gadaian tu adalah tempoh dia selama 3 tahun. Dia mesti selari dengan tempoh hutang kita. Tak boleh kita hutang, kita akan bayar balik dalam masa 2 tahun, tapi kita nak gadaikan barang kita selama 2 bulan. Tak boleh. Itu maksud takbid kat situ. Okey, seterusnya kita pergi ke syarikat. Syarikat, ta'rif, lughatan wa istilahan, kemudian dalil, hafal. Syarat dia ada 4. Konsep syarikat dia mesti ada. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, mestilah al-aqidani, mesti adalah 2 orang yang berakad. Kalau seorang saja dia tak panggil syarikat lah, dia dah jadi penjual lah, dia sendiri. Sekarang ni kita nak bergabung dengan orang lain, sebab tu kita at least kena 2 pihak lah, 2 orang atau lebih. Dan 2 orang tadi mestilah aqilan balighan ghairu mahjurun alaih. Mestilah independen. Akil, baligh, independen. Okey, yang kedua dia mesti, pertama sekali kalau kita nak buat syarikat mesti ada modal, iaitu al-mal. Al-mal. Apa-apa syarikat lah, kalau kita berniaga mesti ada modal. Okey, modal tu mestilah mithliyan, maksudnya sama.
Kalau satu pihak nak letak duit, maka satu lagi pihak kena letak duit juga. Dia mesti mithlian, kena campur, tapi modal tu dalam sama jenis. Okey, yang kedua al-khaltu al-khaltu qabla al-aqdi. Maksudnya kena bercampur sebelum berakad. Maksudnya once nak tubuhkan syarikat, mesti duit tu bercampur. Tujuan dia apa? Untuk yelah, kita nak tubuhkan syarikat, mestilah duit tu kena sama-sama lah. Tak boleh lah saya nak buat syarikat tapi duit kita, modal kita beza-beza. Tak jadi. Okey, yang ketiga ar-ribhu wal okey, untung dan rugi berdasarkan ra'sul mal. Ini konsep utama dalam syarikat. Kalau untung rugi berdasarkan modal yang diberi. Okey, kemudian bila dah ada modal, kita kena buat kerja lah. Takkan ada modal semua duduk atas kerusi atau tidur saja, mesti ada kerja. Okey, kerja macam mana? Yang pertama al-ittifaq. Kerja tu mestilah persetujuan di antara dua pihak tadi. Yang kedua ghairu mudir, tidak memudaratkan syarikat. Tak bolehlah kita buat kerja-kerja yang boleh meranapkan ataupun memusnahkan, memuflihkan syarikat tadi. Okey, yang keempat sirah. Sirah tu mesti sarih dan juga jelas dan juga menunjukkan keizinan. Yadullu alal izn. Bukannya lafaz-lafaz saya nak buat syarikat tapi sebenarnya ayah saya paksa saya. Tu tak boleh, tak jadilah. Okey. Dan juga bezanya syarikat dengan mudharabah. Nanti kita akan masuk mudharabah selepas ni. Syarikat al-mal dan juga al-amal, mesti kedua-dua pihak ataupun semua ahli syarikat mesti contribute, mesti ambil bahagian. Okey, itu kunci utamanya. Baik, seterusnya kita pergi ke tajuk yang terakhir, iaitu al-mudharabah lughatan wa syar'an wa dalil. Kamu hafal. Kemudian hukum mudharabah. Mudharabah itu sendiri adalah mubah, yajuz, dibolehkan, tak ada masalah. Kemudian untuk kita tidak meneruskan akad, fasqul aqdi min ghairi huduril akhar wa ridha. Maksudnya boleh putuskan tanpa pengetahuan partner kita ataupun redanya. Maksudnya dia suka atau tak suka. Kalau kita tak nak teruskan mudharabah tadi, tak ada masalah, dibolehkan. Sama ada, yang ketiga, sama ada sebelum kerja tadi dilakukan ataupun sebelumnya. Maksudnya dah bagi duit, kemudian kerja pun dah jalan, tiba-tiba nak batalkan, dibolehkan. Ataupun kerja tu belum jalan, boleh batalkan. Okey, kita lihat di bahagian syurutul mudharabah. Okey, ada 5 semuanya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita pergi yang pertama, al-aqidah ni. Al-aqidah ni dua orang yang berakad, iaitu siapa? Dia adalah al-amil, sahibul mal, sahibul ra'sul mal dengan sahibul amal. Orang yang bagi modal dan juga orang yang melakukan kerja. Okey, syarat dia ada 2, ahliyatut taukil, dia ada kuasa untuk mewakilkan. Dan yang kedua al-amil, orang yang buat kerja ni mustaqilan bitasarruf. Dia memang diberi kuasa sepenuhnya untuk melakukan kerja-kerja dalam menguruskan duit modal tadi untuk melakukan kerja. Okey, kemudian ra'sul mal, sekarang ni modal. Seperti mana macam syarikat tadi, apa-apa kita nak mulakan syarikat kena ada modal, iaitu ra'sul mal. Okey, ra'sul mal tadi mestilah dalam bentuk an-nuqud, duit. Kemudian maklum kadar dan juga jenisnya. Muayyanan, ditentukan. Musallaman ilal amil. Okey, pastikan modal tadi selamat ataupun sampai kepada tangan orang yang nak bekerja. Macam mana al-amil ni nak lakukan kerja kalau modal tak ada? So dia mesti pastikan sampailah pada al-amil. Dan yang ni yang paling penting sekali, kulluhu minal malik. Mestilah modal tadi sepenuhnya daripada pemberi modal, malik. Kalau al-amil dia letak juga modal, maka time tu dah tak jadi mudharabah, dia akan jadi lain lah. Dia mungkin boleh jadi asyarikah. Sebab syarikah tadi semua pihak kena letak modal. Mudharabah hanya satu pihak sahaja yang letak modal, iaitu al-malik. Okey, kemudian dah cukup syarat untuk modal, kita pergi kepada kerja. Okey, bila dah ada duit, dah ada modal, kita kenalah kerja untuk dapat untung. So kerja ni mestilah at-tijarah. Dia mestilah dalam perniagaan. Dia tak boleh
duit modal tu kita usahakan untuk apa? Contoh, yayasan derma ke apa, tak boleh. Dia mesti dalam bentuk bisnes. Mesti dalam bentuk perniagaan. Perniagaan macam mana? Min jinsi ya'um. Mestilah perniagaan yang ada risiko, yang ada peluang yang tinggi untuk untung. Benda-benda yang umum lah. Tak boleh berniaga benda-benda yang berisiko untuk rugi. Contoh, masyarakat tidak memerlukan apa contoh? Tidak memerlukan cicak. So, dia berniaga cicak. Tak boleh lah. Dia mesti berniaga, dia kena tengok tempat yang dia nak berniaga tu ada demand ke tak ada. Supaya apa? Supaya boleh bawa untung. Sebab apa? Sebab dia penting ni. Dia duit yang dia nak berniagakan tu, dia adalah duit daripada amanah orang lain. So, dia kena pastikan untung lah. Kemudian ada mutaukid, tidak terikat dengan waktu. Dan kamilan alal amil. Ini pun penting. Kalau tadi Ra'sul Mal, kulluhu minal malik. Al-amal mestilah kamilan alal amil. Mestilah sepenuhnya daripada sahibul amal tadi. So, pemberi modal tak boleh kacau kerja si amil. Si amil tak boleh nak ambil juga peranan si malik ni untuk bagi modal. Masing-masing ada peranan masing-masing. Okey, bila dah ada modal, dah usaha, kemudian ada pula untung. Okay, untung macam mana nak kira? Lil muta'akidaini, mestilah untuk kedua-dua mereka, orang yang berangkat tadi, pemberi modal dan juga pekerja tadi, pengusaha modal tadi, dia mesti dibahagikanlah keuntungan tadi. Okey, berapa banyak? Itu bergantung pada perbincangan, perbincangan di antara sahibul al-malik dan juga sahibul amal. Okey, kemudian mushtarikan bainal malik wal amil, mestilah dikongsi di antara malik dengan juga amil, ma'luman bil juz'iyah. Mestilah tadi untung tadi mestilah dikira dalam bentuk persen, tak boleh dikira dalam bentuk kadar. Okey, tak boleh lah. Dia mesti dalam bentuk persen lah, 50%, 20%, 70%. Dia tak boleh dalam bentuk kadar 70,000, 80,000. Tak boleh tetapkan macam tu. Okey, kemudian yang terakhir as-sighah, komunikasi yadullu ala ridha. Mestilah dua-dua menunjukkan redha, dan kedua at-tanjis, tidak tersangkut paut dengan syarat-syarat yang tidak berkaitan. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.